Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saya ni duk tengok Ustaz Ahmad live tadi. Kan sambil duk tengok dia live. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah tuan-tuan, kita sama-sama berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim kamilah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wasiril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillah wa ifdalih. Salla alaika Allah ya adnani ya Mustafa ya safratal rahmani. Alhamdulillahilladzi a'tani hadzal ghulamat tayyibal ardani qad sada fil mahdi alal ghilmani u'idhuhu bil baiti zil arkani hatta arahu balighal bunyani antal ladzi summita fil qur'ani Ahmadu maktubun alal jinani. Salla alaika Allahu fil ahyani Ahmadu fis sirri wal burhani haqqan alal islami wal imani haqqan alal islami wal imani ya Rabbana bil Mustafa al Adnani اغفر ذنوبي ثم أصلح شاني
ahmaduhu fis sirri wal burhani haqqan 'alal islami wal imani. Alhamdulillah, kita telah pun selesai membaca surah Al-Fatihah. Kita dah membaca surah Al-Ikhlas 3 kali. Kita baca selawat Tafrijriyah. Kita juga dah baca selawat Anwar. Kita juga membaca tadi selawat Al-Adnan. Kan? Mudah-mudahan kita dapat kebaikan daripada bacaan-bacaan yang kita bacakan tadi. Hai Risah Kamisah Ahmad dari Selatan hadir di Kota Tinggi. Terima kasih Risah. Okey, kita tengok kepada salam. Ada tak doa yang kena gigitan kebah? Kebah ke lebah? Lebah kot kan. Baik, terima kasih kepada Olive Tin, Jus Sumpahan Olive Tin, yang membawakan rancangan ini kepada kita semua. Bagi tuan-tuan yang nak menikmati sebagai makanan sampingan ataupun makanan tambahan yang cukup bagus untuk kesihatan kita, iaitu campuran daripada olive dan buah tin. Okey, buah tin ni zaitun, nama dia Jus Sumpahan. Kan dia ambil sempena dengan tin dan zaitun tadi. Ya, surah At-Tin. Jadi tuan-tuan boleh hubungi 0195466313 di MZ. Jadi tuan-tuan boleh hubungi mereka. Baik, masalah kena gigitan lebah. Okey, kena pergi injek kat klinik lah kan. Cuma tuan-tuan yang saya hormati, ada satu kisah bagaimana seorang sahabat Nabi yang membaca surah Al-Fatihah dan diludahnya kepada tempat gigitan binatang berbisa kepada penghulu suatu kabilah pada masa itu. Dibacanya surah Al-Fatihah 7 kali dan diludahnya di tempat yang digigit lebah, digigit binatang bisa, minta maaf. Dan dengan izin Allah sembuh ketua kabilah tadi. Jadi cubalah amalkan, tengok sementara kita nak pergi ke klinik tu nak buat injection dah, maka kita baca dulu Al-Fatihah 7 kali dan ludah di tempat gigitan itu. Insya-Allah, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan kepada kita dengan berkat Ummul Quran, Suratul Fatihah. Baik. Didi Zari kata cantik bunga di belakang Ustaz. Didi Zari. Tina Muhammad Said, Tina Muhammad Sahid, lama tak puji nasyid-nasyid tu. Kita sezaman ya Ustaz mengimbau kenangan kanak-kanak selalu masuk pertandingan lagu nasyid di kampung atau sekolah agama sekitar 70-an. Ya, saya dulu pernah jadi penyanyi nasyid, masuk pertandingan. Kami ya peserta lelaki, yang lain semua peserta perempuan. Tapi hebatnya menang pula tu. Rahimah Nordin. Okay, terima kasih Rahimah Nordin. Macam mana kuliah ni dah selesai? Suntikan vaksin kepada mak dah selesai dah? Baik. Okey. Azarida Ramli besok ya nak cucuk vaksin. Okey. Marabiah Abdullah rindu kumpulan marhaban, selalu bawa selawat ni dulu-dulu. Betul. Azri Ahmad rindu suara Ustaz, syukur nampak Ustaz bertambah baik. Alhamdulillah. Okey, selawat munjiat, insya-Allah kita akan baca nanti. Baik, kemudian kita lihat lagi, ada lagi sebelum kita mulakan kuliah kita. Pada petang ni kita akan membicarakan tentang rambut. Okey. Baik, tuan-tuan, kita ada lagi di Noliel Magdalen, kita ada juga Masriah Saleh dari Bandar Tenggara. Kita ada Norita Ibrahim dari Singapura. Kemudian Asadiah Arifin, petang ni tak ada kelas tajwid. Okey. Kita ada juga Temasik. Terima kasih Temasik. Dayang Fatihin, lama tak muncul. Buat macam mana Dayang Fatihin dah boykot kuliah kita, lamalah dia tak muncul kan. Jangan marah.
Okey, kemudian kita juga ada di sini Fatimah Mahat. Norita Ibrahim kata dia dah beli jus olive tin. Memang sedap. Cantik punya. Hanim Rawaji kata line di Kuantan tak clear lah, tak bagus. Ya, mungkin nak hujan kot. Assalamualaikum Diuk, dah 2 kali iklan. Makin hari makin banyak iklan. Alhamdulillah, rezeki untuk Ustaz. Yalah, saya pun tak tahu macam mana iklan kan. Mungkin pihak FB meletakkan iklan sebelum live kita berjalan ya. Baik. Ada lagi pertanyaan. Assalamualaikum Nurul Amalina. Sayu rasa dengar hati. Adakah Ismail Khatib ada ayat Quran untuk merawat penyakit kayak? Satu penyakit yang selalu kita jumpa dengan, kita panggil bomo kayak. Okey. Maka kayak ni yang pertama sekali kena pantang banyak. Benda berminyak, benda yang bergoreng, benda yang gatal, benda yang panas kena elakkan. Kemudian kita kena cari orang dia. Bukan semua orang yang Allah Ta'ala berikan kebolehan untuk merawat penyakit kayak. Okey. Cuma di kampung saya ni dulu ada seorang yang boleh merawat dengan izin Allah, tapi dah meninggal pula. Dan anak dia tak ambil pula ilmu tu. Kalau ada, saya memang recommend, dan saya pun silap tak ambil ilmu tu daripada dia. Dia hanya gunakan air mandi sapu dengan izin Allah kering kayak dia. Jadi saya tak dapatlah nak menjawab soalan daripada Ismail Khatib. Nanti saya tanya-tanya, saya pergi belajar dulu ya, macam mana nak merawat penyakit kayak, insya-Allah. Anita Awang baru balik daripada vaksin. Okey, mudah-mudahan selamat sihat semua. Salam Diuk. Salah tak kalau kita selalu ingat tentang kematian? Samsidah Ibrahim, itulah perkara yang dituntut. Itulah orang yang cerdik, orang yang mengingati kematian dan membuat persiapan untuk hari selepas kematian. Itu orang bijak, orang yang cerdik ni. Okey, Poziah, terima kasih Poziah. Okey, Ustaz nanti bawa selawat Tabibiyah pula. Nanti saya cari. Okey. Ya Habibi Mustafa ke? Nanti kita baca ya. InsyaAllah, insyaAllah. InsyaAllah tuan-tuan, kita baca satu-satu. Baru tadi tengok persekitaran pondok di Al-Barakah. Semoga dapat jadi warga pondok suatu hari nanti. Siti Zubaidah Ahmad. Itu yang menurut perancangan saya nak membina satu pondok yang berkelompok di Sungai. Tapi PKP ni membantutkan usaha ini. Tak boleh saya nak buat lagi sekarang ni. Jadi kalau boleh, saya nak buat pondok tu satu tempat, tak ada campur orang lain. Macam kami di Manjui ni, pondoknya berselerak. Ada berpuluh pondok, berpuluh lot pondok. Kalau jumlah pondoknya beratus lah. Jadi susah untuk kita nak kawal dan sebagainya. Tak boleh yang nak buat yang terbaik. Jadi kalau ada nanti kita nak buat di Sungai ataupun di Pengkalan Pegoh, kita nak buat di sana. Tapi nak buat tu dah macam-macam. PKPD semua tak boleh nak buat kan, tak boleh nak operasi. Jadi insya-Allah nanti kalau saya buka di Sungai atau saya buka di Pengkalan Pegoh, siapa yang nak masuk, yang satu cantik. Saya nak buat pondok yang baharu ni, satu ruang tamu dan satu bilik tidur. Maknanya rumah kelamin. Selesa lah, bilik tidur tempat lain, ruang tamu sebelah dia. Jadi saya nak buat rumah tu semi-D. Dua rumah je, dua rumah. Dia tak buat teres memanjang, supaya ada angin masuk depan, belakang, kiri, kanan. Dan saya cadang nak buat dalam bentuk taman, konsep taman dan dusun. Jadi warga pondok boleh berkebun, boleh berehat dalam suasana
cantik sebab di belakangnya ada tasik, tepinya ada sungai, memang cantik. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kita doakan mudah-mudahan boleh kita buat. Dan saya pun bukan lagi muda, dah mencecah hampir 50 tahun dah saya ni. Saya takut kalau saya dah tua sangat nanti tak mampu saya nak buat pondok lagi dah. Tambah dengan keadaan kesihatan. Jadi sebelum, saya rasa masih muda lagi kot, 49 ni masih muda lagi kot, masih lah kot kononnya. Saya rasa saya masih lagi berkesempatan untuk buat pondok lagi dalam 2-3 tahun untuk disiapkan. Kalau dah 55, saya rasa saya tak boleh dah. Jadi sampai tahap tu saya tak nak keluar ke mana-mana dah. Saya hanya nak duduk dalam pondok saya, mengajar sampailah kalau Allah izin saya mati di situ. Itu cita-cita saya. Sebab saya dah berjalan di seluruh tanah air hampir 30 tahun berceramah. Dah terlalu lama kan. Jadi insya-Allah tu cita-cita terakhir saya, nak buat satu pondok bersepadu situ. Mungkin dalam tanah 10 ekar, kita duduk ramai-ramai, belajar ramai-ramai, beribadat ramai-ramai, qiyamul lail ramai-ramai, puasa ramai-ramai. Kita buat aktiviti, dah tak ingat apa dah. Kita nak buat persiapan untuk akhirat masa itu. Baik, insya-Allah ya. Nurul Ashikin Abdul Halim, apa ucapan yang sebaiknya apabila melihat keluarga kita ambil V? Tak sampai hati nak ucap Alhamdulillah. Okey, sebut Masya Allah, Tabarakallah, la hawla wa la quwata illa billah. Okey. Dari Maznah Hamzah Wangsa Maju, Kuala Lumpur, clear. Kusnilni Muhammad Said, doakan anak saya Muhammad Amirul Aizat nak terbuduga petang ni insya-Allah. Rabbi yassir wala tu'assir, Rabbi tammil khair. Sepahaman saya, kalau rambut uban dicabut hukumnya makruh. Betul ke ustaz? Ya, biarkanlah dia simpan di situ. Tak payahlah nak cabut uban. Salmah kata di Taman Cempaka kejap gelap, kejap cerah. Tapi tak hujan-hujan pun. Samalah di Manjui pun. Kan, kita mengharap kan, mengharap hujan, ya Allah turunkanlah hujan, tapi Allah belum lagi makbulkan doa kita. Okey, insya-Allah ada, kita sabar-sabar hak Allah Taala. Murliati kata dia pun dah minum Oliftin, dia pun dah minum dan dia rasa segar bila dia minum. Itu Murliati. Okey, jadi tuan-tuan yang nak dapatkan Oliftin boleh hubungi nombor yang tertera. InsyaAllah mereka akan melayan tuan-tuan. Baik, kita dah sampai 1100. Kita dah mulakan kuliah Temasek. Yuk. Jadi saya tak baca komen-komen tuan-tuan, saya nak tumpukan pada kuliah. Nanti dah habis kuliah nanti saya baca balik komen-komen. Okey, jangan marah. Dan jangan tuan-tuan tanya soalan pada masa ini, memang nanti terlepas soalan tu, ataupun permintaan. Kita nak dengar kuliah dulu. Baik. Hari ini kita akan membaca tentang rambut. Macam mana Nabi SAW bergaya dengan rambutnya, menyisir rambutnya. Okey, supaya dapat keberkatan kita bila kita mengambil barakah keberkatan daripada perbuatan Nabi SAW. Baik, ada 3 gaya rambut Rasulullah. Yang pertama dipanggil limmah. Nombor 1 gaya Rasulullah, rambut Rasulullah, nama dia ialah limmah, iaitu rambut yang melepasi 2 telinga. Rambut yang melepasi 2 telinga. Ni. Macam rambut saya ni tak melepasi telinga saya, dia tak panggil limmah. Limmah ni rambut melepasi telinga. Rambut ni tutup telinga ni. Nah, itu dipanggil limmah. Yang kedua, rambut yang dipanggil jummah. Rambut Rasulullah tu style dia dipanggil apa? Dipanggil
sebagai jummah, iaitu rambut yang panjang sampai ke bahu, mencecah ke bahu. Yang ketiga dipanggil wafrah, rambut yang panjang melepasi telinga tetapi tidak sampai ke bahu. Lepas pada telinga sikit tapi tak sampai bahu, nama dia wafrah. Rambut yang melepasi dua telinga dipanggil, rambut tu lepas apa sini, dipanggil limah. Bawah sikit rambut dipanggil wafrah, dan rambut yang sampai ke bahu namanya ialah jummah. Jadi kita ulang balik. Nombor 1 nama dia limah, nombor 2 nama dia jummah, nombor 3 namanya ialah wafrah. Jadi petang ni kita dapat ilmu petang ni bagaimana rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, ada masanya Rasulullah menyimpan rambut dengan nama limah. Ada masanya Rasulullah menyimpan rambut dengan gaya jummah. Ada masanya Rasulullah menyimpan rambutnya dengan gaya namanya ialah wafrah. Abang-abang Azman Subuh, Fadli Mak Syah yang mengikuti ceramah kita ni, dengar betul-betul macam mana simpanan rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita dapat menyimpulkan bahawa rambut Rasulullah sentiasa melepasi dua telinga. Kadang-kadang mencecah kepada bahu, kadang-kadang tidak mencecah pada bahu. Jadi kalau tuan-tuan nak simpan rambut, boleh tutup sampai telinga ni. Macam style zaman 70-an dulu. Tuan-tuan ingat tak rambut style zaman 70-an? Kan masa tu rambut dia, Donny Emery tu rambut tutup sini kan, style-style 70-an tu. Baik. Tidak ada riwayat yang menceritakan bahawa rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melepasi daripada bahu, tak ada. Jadi kalau ada orang yang kata kalau rambut dia panjang macam ni dia tak ada. Rasulullah tidak pernah melepasi daripada bahu. Kalau lepas, Nabi Muhammad akan berada pada potong balik. Jadi kalau abang-abang nak simpan rambut, boleh sampai had mencecah bahu. Ada yang rambut cantik kan, rambut panjang, rambut tebal, boleh cantik wah. Simpan rambut panjang ni, pakai pula tengkolok pula, aduka dan taruna. aduka, kalaulah sekadar darah yang kau inginkan, aku rela menyerahkannya kepada kau, kerana aku sayangkan kau lebih dari aku sayangkan darah. Aduka, kau pergilah dari semerah padi ini, biar akulah yang menanggung segala perbuatan busuk yang kau lakukan. Ni cerita semerah padi. Bila balik saja taruna daripada perang, begini Pi Ramli pegang kerih ni. Pegang kerih, suruh bunuh dia. Apakah makna kau ini aduka? Adakah semerah padi belum aman? Apa kata Pi Ramli? Aduka, semerah padi telah aman, tetapi jiwaku yang tidak aman. Teng. Rambut dia orang. Tu tengok rambut Tok Ketua Kampung cerita semerah padi tu. Tu nama dia apa? Tu nama dia jummah rambut dia. Rambut sampai sini, okey. Yang mana faham, tak faham sudah. Okey, yang Rafidah kata rambut Latif Ibrahim masa muda dulu. Baik. Kemudian bagaimana Rasulullah membelah rambut Rasulullah? An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusdilu sya'rahu wa kana musyrikuna yafriquna ru'usahum wa kana ahlul kitab yusdilun ru'usahum wa kana yuhibbu mawafaqata ahlil kitab fima lam yu'mar fihi syai'. Thumma farraqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abdullah bin Abbas katanya adalah Nabi melepaskan rambut baginda. Nabi Muhammad rambut Nabi lepaskan. Orang-orang musyrikin membelah dua rambut mereka, yakni menyisir ke kiri, menyisir ke kanan.
sedangkan ahlul kitab melepaskan rambut mereka tanpa dibelah. Rasulullah lebih suka mencontohi ahlul kitab dalam perkara yang belum ada perintah tertentu di dalamnya, sebab itu baginda melepaskan rambutnya. Tetapi kemudian baginda bertukar kepada membelah dua pula rambut Nabi SAW. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi tuan-tuan, belah rambut. Mula-mula Nabi tak belah. Nabi biar gitu ya. Nabi biar sikat ke belakang gitu ya. Kemudian satu hari Nabi belah tengah, juntai ke bawah macam tu. Boleh tuan-tuan. Yang mana ada sikat, nak sikat ke belakang pun boleh. Rambut panjang turun ke bawah. Okey. Kemudian kalau tuan-tuan nak belah tengah, dua-dua ni pun boleh juga. Tak jadi hal. Ada diperbuat. Ada juga yang Nabi lepaskan rambutnya. Naik ke atas dahi ni pun ada juga. Ada yang bahagi dua, rambut sepertengahan. Terpulanglah pada tuan-tuan. Tetapi membelah rambut itu adalah pilihan Nabi yang terakhir. Maksudnya ialah belah tengah. Rambut Nabi belah tengah. Itu adalah perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, pilihan baginda yang terakhir. Menyisir rambut ataupun menyikat rambut. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kuntu urahjilu ra'sa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana haid. Kata Aisyah radhiyallahu anha, aku pernah menyisir rambut Nabi, padahal pada masa itu, kata Siti Aisyah, aku sedang haid. Aku sedang haid. Subhanallah. Maknanya tak salah seorang perempuan yang haid menyikat rambut suami dia, duduk sebelah suami dia. Sebab ada orang bila haid dia halau isteri dia jauh-jauh. Kamu haid pergi tempat lain, nanti dah bersih mai dekat aku balik. Tak, Rasulullah isteri dia haid pun isteri Rasulullah menyikat rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abu Qatadah katanya, baginda mempunyai rambut, menceritakan beliau mempunyai rambut yang tebal lalu mencecah ke bahu. Lalu beliau bertanya kepada Nabi. Nabi berkata, rapikan dan sisirlah rambut kamu setiap hari. Rambut panjang sampai sini, Nabi suruh bersihkan elok-elok, Nabi suruh sikat elok-elok. Itu perbuatan Nabi kepada Abi Qatadah. Tuan-tuan yang saya hormati, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru dahna ra'sihi wa tasriha lihyatihi wa yukthirul qina' hatta ka'anna thawbahu thawbu zayyat. Daripada Anas bin Malik menceritakan Rasulullah selalu meminyakkan rambut dan menyisir janggutnya. Menyisir janggut, sikat janggutnya Nabi buat. Begitu juga baginda selalu meletakkan kain lapik atau tudung di atas kepalanya untuk melindungi serban daripada tercemar oleh minyak, sehingga kain tersebut kelihatan seperti kain penjual minyak yang sentiasa dicemari dengan minyak. Gitu tuan-tuan. Macam tu Arab duk pakai tu lah. Okey, lepas pakai serban tu ada pakai kain pula di atas tu, supaya minyak tadi tak kena. Dia kena kain yang menutup kepala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah tuan-tuan sunnah Nabi di dalam rambut, menyisir rambut, menyikat rambut, meminyakkan rambut, membelah rambut. Dan yang paling kita tahu, Nabi Muhammad seorang yang segak, yang bersih, yang sejuk bila dipandang wajahnya, yang kita selalu duk baca di dalam selawat-selawat bercahaya wajahnya. Jadi mudah-mudahan abang-abang, akak-akak boleh didik anak-anak kita, boleh didik suami kita menjadi seorang yang meniru Rasulullah dalam kehidupan sehariannya. Baik, kita tengok kepada komen-komen dan permintaan ataupun persoalan yang mungkin tuan-tuan nak ajukan pada petang ini. Jadi kita buka balik komen dan pertanyaan daripada tuan-tuan. Terima kasih kepada Jus Sumpahan
daripada MZ Holding yang membawakan rancangan ini kepada kita semua. Jadi saya buka soalan, pertanyaan untuk kita sembang-sembang pada petang ini. Okey. Baik, kita masih lagi menunggu. Kalau tuan-tuan ada perkara yang nak diajukan, insya-Allah. Kuliani yani Allahumma salli ala Muhammad. Box racun. Oi, box racun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam segak. Itu kata Jasmine Mastan. Saadiah sungguh teliti Rasulullah menjaga rambutnya. Semoga kita semua dapat melihat wajah Nabi di hari kiamat kelak, insya-Allah. Amin. Muhammad Faizul. Wassalamualaikum warahmatullahi. Ji Najim Ustaz, doa kalau badan selalu panas. Semua benda ini berkaitan dengan makanan kita. Kalau kita merasakan bahawa badan kita panas, sejukkanlah dengan air. Banyak minum air. Banyak minum air buah. Dan buah yang saya syorkan sangat-sangat ialah air kelapa. Jangan campur gula, jangan campur ais. Okey, ada orang yang dia minum air aloe vera. Dia air lidah buaya tu, dia buang kulit, dia blend, dia minum. Ada juga nak menyejukkan badan, tapi saya lebih prefer kepada air kelapa muda, sebab yang tu yang saya selalu buat. Air lidah buaya tu saya tak pernah buat, jadi saya tak boleh nak cerita lah. Okey, baik. Kalau lebih daripada bahu bukanlah sunnah Nabi ya. Ya, Nabi tidak pernah rambutnya melepasi bahu. Okey. Ustaz, kalau potong rambut boleh ke rambut tu dibuang saja ke ditanam? Orang perempuan kan, dia ambil lah balik rambut tu, dia nak tanam. Okey, selalunya orang tua-tua kita macam itulah. Dia gunting rambut orang perempuan, dia tanam rambut tadi. Dia takut rambut tu dilihat oleh orang lain. Setengah orang tua-tua kita buat. Zaman sekarang ni, kita bungkus buah lantung sampah, kita letak tepi jalan. Mana orang tahu tu rambut kita lah. Kan? Orang tak tahu dah, pergi buang lantung sampah tu. Orang pun tak tahu dah tu rambut kita. Tapi orang tua-tua dulu, dia simpan rambut dan dia tanam. Dulu-dulu. Okey? Kemudian, ada lagi krek cua wal halla. Rasulullah pakai minyak rambut apa Ustaz? Kita boleh gunakan rambut banyak. Dia tak ada bye cream, dia tak ada cotton lah. Pomade lagi tak ada. Tapi minyak yang paling bagus ialah minyak zaitun. Okey, saya pun guna minyak zaitun. Minyak zaitun ni cukup bagus. Ambillah minyak zaitun, tuan-tuan. Jadi kita ambil, diminyakkan rambut tu dengan minyak zaitun. Macam-macam minyak zaman dulu pun ada. Jangan kita bayangkan bahawa zaman Nabi ni papa kedana, miskin, melarat semuanya. Ada. Malah sahabat Nabi berpakaian dengan pakaian cantik pun ada. Kasut yang cantik pun ada. Mun ma'isma antara matamu dan mataku, amboi, kan? Di matamu kulihat sinaran bercahaya permata hati. Di matamu kulihat harapan hidup sama antara kita. Okey. Yusdiman, ada orang yang mempertikaikan betul ke mimpi Nabi SAW? Mungkin bukan beliau. Syaitan tidak boleh menyerupai Nabi di dalam mimpi. Dia tak boleh. Jadi kalau kita mimpi bertemu dengan Nabi, insya-Allah, mudah-mudahan Allah bagi hidayah dan petunjuk kepada kita. Baik.
Kita tengok lagi soalan. Muhammad Naim, rambut panjang boleh ikat tak Ustaz? Sebelum saya menjawab persoalan boleh ikat ataupun tidak, Nabi tidak menyimpan rambut melebihi bau. Okey, satu. Yang kedua, nak ikat tak ikat, tolong jangan ikat waktu sedang sembahyang. Pernah berlaku ada sahabat Nabi yang dibuang rambut dia yang sedang bertocang ketika dia sedang solat bagi lelaki. Biar rambut tu terjuntai bagi lelaki. Perempuan tak apa, dia buat sanggul ke apa, tak apa. Ni hak kita cerita ni lelaki. Okey, jadi kalau rambut tu panjang sampai lebih daripada bahu, tolonglah potong. Jangan sampai kita menyerupai perempuan pula. Baik. Yung Fiza, Ustaz boleh ke warnakan rambut sebab adanya uban? Warna dengan warna perang. Merah keperangan boleh. Okay, memang orang beruban disunatkan menginaikan rambut supaya rambutnya yang beruban tadi tidak menyerupai perangai Yahudi yang membiarkan rambut beruban. Jadi sunat kita perangkan, inaikan rambut tu. Yang tak boleh menghitamkan rambut yang beruban, melainkan kalau dia itu belum layak beruban, tetapi dia ada penyakit, kepala dia jadi beruban sebelah, umur baru 15 tahun, sebelah ni putih, sebelah ni hitam, maka dia terpaksa inaikan yang hitam, yang putih ni, supaya dia tak malu, supaya dia nampak muda balik. Pasal umur dia baru 15 tahun, maka harus. Tapi kalau macam saya ni dah 55, dah layak beruban, maka saya tidak boleh menghitamkan rambut saya. Tak boleh nak. Inaikan warna perang, tak apa. Baik. Kulub Leto, Yop Kulub Leto, Wespa Kunen. Saya dah jawab dah daripada Kulub Leto tadi. Rohimi Ismail, tak perlu angguk kepala kan semasa beri salam ketika solat. Innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dah. Kalau nak angguk Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi. Taklah membatalkan sembahyang. Bukannya salah angguk tu. Yang salahnya angguk-angguk. Yang tu dah banyak kali pergerakan, tak mau dah. Okey, jadi tak payah pun tak apa. Angguk, bagi salam terus saja. Baik. Darwati Salahuddin, ikhtiar kayap, jangan merebak. Kapur makan, campur daun cili, ditumbuk halus, insya-Allah mujarab. Ini petua daripada Darwati Salahuddin. Ambil kapur makan, ditumbuk dengan daun cili, kemudian lumur. Betul Ustaz, lidah buaya sejukkan badan. Betul. Zah Muhyiddin kata dia nak daftar masuk di Pusat Pendidikan Al-Barakah. Datanglah. Ustaz, boleh kan kita inaikan rambut? Saya dah jawab tadi. Cantik baju Ustaz, lembut je. Hanifah Mahat. Okey. Fadli Maksyah, segak, bergaya, bersih, wangi, semua kebaikan, keindahan ada pada Rasulullah. Amrizah kata dia selalu minum air kelapa. Terima kasih. Azmi Omar, tali pusat boleh ke simpan Ustaz? Ada orang tua-tua dulu dia simpan tali pusat, bolan botol, bolan tin. Okey. Kemudian dia simpan. Kalau anak-anak dia bergaduh, dia rendam pula tali pusat tu, dia bagi makan, minum air. Ada jenis tu. Dah berapa lama, dah 30 tahun tali pusat simpan. Tanam je lah. Okey. Tak payahlah dia rebuihkan dengan tali pusat tu pula, akan kena keracunan makanan pula budak tu. Baik. Aduka Langpuri,
mak saya dah umur 70, bolehkah minum Oleftin? Sebab mak saya ada sakit buah pinggang, sakit kulit dan angin. Cubalah. Ini bukannya ubat, dia makanan tambahan, kan, minuman tambahan. Rambut perempuan ni paras mana ustaz? Boleh tak potong macam lelaki? Ran Ibrahim. Jangan botakkan rambut, melainkan kalau sakit. Jangan pendekkan rambut macam lelaki. Simpan panjang pun tak apa. Orang perempuan sampai ke punggung pun tak apa. Kan, tak ada masalah apa. Baik. Nurul Ashikin Abdul Halim, apa pendapat ustaz? Anak lelaki yang diwajibkan berambut pendek. Kalau benar sistem pendidikan kita mengikut Islam, kita galakkan anak-anak kita ikut cara Nabi. Iyalah tuan-tuan, mungkin mereka nampak rambut pendek tu lebih berdisiplin, kemas dan sebagainya. Dan bila simpan rambut panjang macam Nabi tak kemas, itu setengah fahaman. Tak apalah, masing-masing ada hujah masing-masing. Tunggulah bila habis sekolah nanti, simpanlah rambut. Mungkin pada waktu sekolah ni tak bagi kan, tak apalah, kita ikutlah peraturan. Kena buat macam mana, ya. Tak boleh cakap lebih-lebih. Siti Nur Haidisah, ada orang tua-tua cakap rambut perempuan tu kena tanam dekat pokok bagi subur dan sejuk kepala. Aduh, entahlah tuan-tuan, ni orang tua-tua punya kan. Yusdiman, ustaz, macam mana orang yang mempertikaikan mimpi Nabi tapi dia orang cakap mungkin bukan Nabi? Dah dalam mimpi tu dia sebut aku Nabi Muhammad. Dah dia. Ataupun orang bagi tahu dekat kita, itu Rasulullah. Itu Rasulullah. Ada orang bagi tahu. Syaitan tak boleh sebut Rasulullah ke Nabi ke, tak boleh. Itu istimewanya. Baik. Muhammad Ridwan Rashid kata dia guna minyak zam-zam. Minyak zaitun ada yang buat masak ustaz, boleh ke sapu di rambut? Beli olive oil tu, ada dalam botol tu. Dia banyak jenis minyak zaitun. Minyak zaitun untuk masak, minyak zaitun untuk minum, minyak zaitun untuk budak-budak, untuk rambut. Ataupun kita orang tua-tua dulu guna minyak kelapa, minyak nyok. Dia lumur sampai minyak kepala ni. Ada yang guna minyak lenga, macam-macam jenis minyak tuan-tuan. Ustaz, ada soalan, kalau berzikir mata pejam boleh ke? Boleh. Tak apa, tak ada masalah. Erniwati, nenek tak pernah pakai minyak rambut ustaz. Suami tak marah, tak apa. Pakai minyak untuk suami kita. Tok Wan pun nak tengok kat nenek segak. Kadang tak pakai minyak rambut macam puaka ni, rapik lari Tok Wan lagi. Baik. Siti Salmah kata arwah Tok Wan dia dulu suruh tanam rambut dekat perdu pisang. Dia kata rambut jadi sejuk. Kepala jadi sejuk. Ruzana Ismail, ustaz, saya tak tahu siapa dalam mimpi. Rambutnya sampai janggutnya sampai kaki tu dia. Pegang tongkat, jubah putih, serban putih, wajahnya tak nampak bercahaya. Terperanjat saya ustaz. Bila terjaga saya memang pendosa. Taubat saya lepas mimpi tu. Ustaz, kalau pakai rambut palsu macam mana? Boleh ke? Ayumi-yumi. Yang pertama, pakai untuk suami. Yang kedua, pakai rambut nylon. Okey? Jangan pakai rambut manusia atau rambut binatang, tak boleh. Orang lelaki-lelaki tak boleh pakai rambut palsu. Tak boleh menyambung rambut.
Macam orang perempuan dia pakai ni, dia sambung rambut. Laki-laki pun dia sambung rambut. Tanam rambut tak apa. Sekarang orang tanam kan, tak apa yang tu. Ni kita tak mau yang duk sambung rambut, sambung beri panjang. Yang tu tak mau. Okey. Loren Zainal, saya pernah tanya seorang habib soalan ni, tapi hari ni nak tanya ustaz pula. Semasa bacaan tahiyat akhir, kita kena angkat jari telunjuk sambil bacakan tahiyat akhir. Selalunya jari itu diturunkan selepas bacaan selawat, tapi ada juga yang turunkan selepas the last ayat. Hamidum Majid. Dua-dua cara boleh ke? Diterima ke? Harap dapat penjelasan. Mengangkat jari itu sunat je. Ada yang tengkak asyhadu alla ilaha illallah. Cara angkat macam tu. Angkat. Tu turun balik. Nak angkat turun sampai sepanjang-panjang ke, nak turun ke bawah tu, benda tu tak perlu dibincangkan lah. Yang kena penting, baca tahiyat tu bagi betul. Membaca tahiyat akhir dengan betul tu wajib. Rukun. Yang ni tak apa. Sebab tu kita tengok orang macam-macam ni, duk angkat macam-macam. Ada yang tegak, ada tak angkat langsung. Jadi akak Loren Zainal tak payah fikir benda tu. Angkat macam kita duk angkat, jari di bawah, telunjuk ibu di bawah, jari telunjuk macam tu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Turun balik tak apa. Masa tu tak payah tengok dah. Tengok tempat sujud lah. Masa angkat tu boleh kita tengok jari kita. Jadi tak payah nak bincang, nak sampai nak bergaduh pula. Sekali pergi tanya Ustaz Habib, tanya Ustaz Kazim, lepas ni tanya Ustaz apa pula. Masa test baca tahiyat tu, hak tu yang kena bagi betul. Lepas ni tu saya tanya dah, tanya Ustaz sana, tanya Ustaz sini, tu saya tanya dah, dua-dua boleh. Yang kita nak bagi betul tahiyat akhir tu, hak tu wajib. Yang tu yang kena tanya Ustaz. Ustaz tolong semak tahiyat akhir saya. Ustaz bagi betul tahiyat akhir saya. Pasal dia rukun yang kena baca. Baik. And termasuk di bawah bulan purnama, di pagar bintang beribu, hatiku merasa riang, kekanda di samping daku. Ji Najib, Ustaz, kalau air kelapa muda tu kita campur dengan garam dan air limau nipis, boleh ke? Boleh. Garam tak payah campur lah. Dalam air kelapa tu dah cukup mineral semua dah. Nak campur apa lagi? Kalau saya pun tak campur dah. Dengan limau tu saya tak campur dah. Dengan lemon ke limau saya tak campur. Saya betul-betul minum air ori je. Sekarang ni orang campur macam-macam dalam buah kelapa tu. Dia campur lemon, dia letak pula apa nama mata kucing, air gula. Mana khasiat dia? Minum air ori saja, tu pun cukup dah, insya-Allah. Okey. Berdosakah ibu bapa rambut anak masa baby dibotakkan lepas tu tak ditimbang? Sunat. Taklah berdosa, tapi tak dapat pahala. Timbang rambut tu dulu, berapa berat dia, dan kita sedekahlah mengikut harga emas akan beratnya itu. Dapat pahala. Terus pergi buang, tak ada pahala. Umi Kalsum, lagu Telaga Biru, cerita bawang putih, bawang merah. Allah. Si ikan kaloi, nasi Maluku dengan sayur keladi untuk bondaku si pagi hari. Wahai bonda ibu kandungku. Tak sangka pula mak dia ikan kaloi. Aduh. Haliza Idrus, terapi jiwa ni. Okay, Hindi satu Ustaz. Hindi satu Ustaz. Zindagi ek safar ek suhana ya hatal kya ho kisne jana. Zindagi
Exefer, Suhana, sakit gigi, bubuh penampar, tidur lena. Sudah lagu Hindustan, tuan-tuan. Okey, lagu Hindustan dah ditunaikan. Saya pakai minyak zaitun yang ada muka senyuman ustaz. Memang kemas rambut. Tu dia. Air saffron, apa kebaikannya? Allah didizari. Kita sebut air saffron. Air za'faran, saya minum. Mana dia satu tau? Tak ada lah tuan-tuan sini. Warna kuning tu. Saya minum lah untuk bagi ringan badan, sedap tuan-tuan. Ya. Badan jadi ringan, sedap badan kita. Air za'faran, ya, saffron. Rahitah Mak Yusuf, apa pandangan ustaz tentang video Pak Arab yang menyimpan rambut panjang yang dikatakan rambut itu kepunyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Saya tak tahu sebab saya tak tengok, so saya tak tahu. Tetapi ingat, kalau kita berbohong atas nama Nabi Muhammad, kita menempah satu tempat duduk dalam neraka. Itu bukan rambut Nabi dan kita kata itu rambut Nabi, neraka tempat kita. Tapi kalau betul rambut Nabi, alhamdulillah, barakallah. Ambil tabarruk dengan dia. Jadi saya tak boleh nak jawab sebab saya tak tengok, saya tak tahu. Minta maaf, saya tak tahu. Wallahu a'lam, saya tak tahu. 3 kali jumpa orang yang baik-baik, lelaki pakai baju jubah putih. Apa maksud mimpi itu Ustaz? Khadijah Umairah. Dia buat apa? Mimpi itu dia buat apa? Kan? Dia buat apa? Dulu bagi tahu habis Khadijah. Dia senyum ke? Dia babai ke? Dia bagi minum ke? Nah, kan dia tengok aja ke? Okey. Suka tau dengar ustaz ni cakap. K satu faham. Okey, tuan-tuan, lagu Nordin Ahmad, lagu apa? Nak Nordin Ahmad lagu apa? Lagu Nordin Ahmad, lagu yang top, lagu apa? Gurindam Jiwa, yang top lagu dia. Okey. Lagu Gelisah itu Ahmad Jais. Ya, lagu dia hak sedah lagu tu sajalah. Lagu Gurindam Jiwa tu selalu sangat dah nyanyi. Hukum warna rambut bagi lelaki kalau tak ada uban. Jangan sampai menghalang air sampai ke kepala. Tak mau. Sebab ada orang cat rambut dia sampai air tak boleh kena bila nak berwuduk, bila mandi junub. Yang tu tak mau. Minta tolong lah, minta tolong. Hati betul-betul cat tu adakah sampai ke air ataupun tidak. Ada pendapat kata tak boleh mandi waktu haid. Ada yang kata boleh. Mandi apa? Takkan tak boleh mandi waktu haid? Astaghfirullahalazim. Bolehlah mandi. Orang perempuan takkan tak mandi waktu haid. Midah-midastan. Siapa yang kata tu? Jentik telinga sikit. Takkan seminggu tak mandi. Mandilah. Tak salah dia mandi apa tak pakai jadah yang tak mandi. Astagfirullahalazim, siapa ngajar ni tak pernah aku dengar. Sabar-sabarlah Midah Mindastan. Sebaik Midah Mindastan tanya sini lah. Baik tuan-tuan, cukup sekadar itu. Muhammad Haziq Kamarudin, batal ke wuduk tersentuh rambut isteri. Rambut bukan kulit. Rambut bukan kulit. Kuku ni pun bukan kulit. Yang batal yang menyentuh kulit, bahagian berkulit. Okey, rambut bukan kulit. Boleh faham? Baik, terima kasih kepada Jus Sumpahan yang menaja, yang membawa rancangan ini kepada tuan-tuan. Bagi tuan-tuan yang nak dapatkan olive tin, zaitun dan buah tin, yang dapatkan daripada nombor yang tertera. Kita jumpa malam ni, kita ada forum bersama dengan Ustazah Asma Harun jam 9 malam, insya-Allah. Saya minta maaf jika terkasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.